Selamat datang ke channel Jigo Chong dan hari ini kita akan sambung untuk tutorial penggunaan kalkulator Classwiz. Jadi topik yang akan dibincangkan untuk video ni adalah persamaan linear dan untuk makluman semua, persamaan linear ini adalah daripada bab 6 matematik tingkatan 1. Jadi dalam video ini kita akan bincangkan dua jenis soalan iaitu cara untuk menyemak jawapan untuk persamaan linear dalam satu pemboleh ubah dan jenis soalan kedua adalah cara untuk menyemak jawapan untuk persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah. Jadi untuk setiap jenis soalan ni saya sediakan 3 contoh untuk kita bincangkan bersama. Jadi mari kita lihat yang pertama. Jadi yang pertama sekali kita perlu imbas kembali apakah ciri-ciri persamaan linear dalam satu pemboleh ubah tu. Jadi seperti yang ditunjukkan dalam contoh ini sebenarnya untuk persamaan linear dalam satu pemboleh ubah tu ada 3 ciri utama yang akan kita bincangkan. Jadi pertama sekali untuk layak menjadi satu persamaan tu kita mesti akan nampak satu tanda sama dengan. Jadi di sini bermaksudnya adalah bahagian kirinya nilainya adalah sama dengan bahagian kanan. Selepas tu untuk perkataan linear pula adalah kuasa bagi pemboleh ubah tu adalah satu sahaja. Dan biasanya satu tu tidak akan dituliskan. Itulah kenapa untuk persamaan linear tu anda tidak akan nampak ada nombor di atas pemboleh ubah tu. Dan akhir sekali adalah satu pemboleh ubah bermaksud dalam persamaan linear ini anda hanya akan nampak satu huruf yang sama sahaja. Iaitu kalau kita nampak persamaan ini sudah dengan gunakan X, maka kita hanya akan nampak X sahaja. Jadi macam mana kita selesaikan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah tu sebenarnya adalah untuk mencarikan apakah nilai bagi pemboleh ubah tersebut. Contohnya di sini adalah X tambah 5 sama dengan 8. Jadi anda fikirkan secara logik, apakah nombor yang tambah dengan 5 tu akan jadi 8? Jadi jawapannya sebenarnya adalah 3. Jadi saya akan kongsi dengan semua macam mana kita gunakan kalkulator Classwiz ni untuk menyemak jawapan bagi persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Dan saya akan buka bahagian kilok supaya anda tahu butang mana satu yang saya tekankan. Jadi pertama sekali kalau kita nampak X tu, kita perlu pergi ke bahagian ni untuk tekan X dahulu. Lepas tu kita tekan tambah 5 seperti terpapar dalam contoh tu. Dan di sini ada satu bahagian yang berlainan. Untuk tanda sama dengan itu, kita akan gunakan satu bahagian ni yang sangat kecil iaitu bahagian merah di atas calculate ini. Maka kita perlu tekan alpha calculate dan kita akan nampak satu tanda sama dengan di sini. Selepas tu kita tekan 8 dan sekali lagi kita akan gunakan fungsi di atas calculate ni iaitu di atas tu ada tuliskan solve iaitu menyelesaikan. Jadi untuk activate bahagian ni kita perlu tekan shift lepas tu tekan solve. Dan kita akan nampak dia punya jawapan 11 tu sebenarnya bukan jawapan yang sebenar. Kita perlu tekan sama dengan lagi. Iaitu kita akan dapat 3. Dan bahagian L tolak R ni sebenarnya adalah left hand side tolak dengan right hand side. Iaitu sama dengan kosong. Bermaksud apabila kita masukkan nilai 3 itu ke dalam persamaan tu. 3 tambah 5 tu 8. 8 tolak 8 tu adalah sifar. Jadi untuk bahagian L tolak R itu, biasanya kita akan nampak sifar untuk persamaan linear dalam satu pemboleh ubah ni. Dan jadi mari kita teruskan untuk contoh. Seterusnya kita akan bincangkan beberapa contoh yang saya dapatkan daripada buku teks. Jadi contoh 5 ni adalah selesaikan persamaan yang berikut. Jadi seperti yang saya katakan tadi, untuk selesaikan persamaan tu sebenarnya nak carikan apakah nilai bagi pemboleh ubah dalam persamaan tersebut. Jadi kita akan susunkan persamaan ini sehingga tinggal X sama dengan satu nombor sahaja. Dan di sini saya akan kongsi dengan semua macam mana kita tekan kalkulator Classwiz ni untuk menyemak jawapan. Jadi pertama sekali kita lihat keadaan soalan tu adalah dalam bentuk pecahan. Maka kita tekan pecahan dahulu. Selepas tu kita tekan seperti apa yang terpapar di atas tu. Jadi 2X tambah 13. Dan kita perlu tekan pergi kanan supaya menurun ke bawah. Tekan 5. Lepas tu tekan bahagian pergi kanan lagi untuk naik atas. Terusnya kita perlu hati-hati sebab kita tidak boleh tekankan sama dengan yang biasa kita gunakan tu. Kita perlu tekan alpha calculate tu kita tekan lagi 7. Dan selepas tu kita perlu tekan shift solve ini. Dan kita nampak ni adalah X sama dengan kosong. Ini bukan jawapan yang betul. Kita perlu tekan sekali lagi sama dengan. Barunya akan keluar jawapan yang sama seperti contoh itu. Iaitu X sama dengan 11. Jadi itulah cara untuk kita semakkan jawapan. Jadi seterusnya kita lihat contoh B itu. Kalau anda ada kalkulator Classwiz ni, anda boleh tekan dan cuba dahulu.
Jadi apa yang kita perlu tekan tu sebenarnya adalah sama seperti apa yang kita nampak daripada contoh tu. Jadi pertama sekali kita tekan on dulu iaitu untuk hilangkan atas ni. Selepas tu kita tekan 5, lepas tu kurungan X tolak dengan 4 kurungan dan sama dengan tu, hati-hati kita tak boleh gunakan sama dengan yang biasa tu iaitu alpha calculate, lepas tu tekan lagi X tambah 16. Setelah selesai tekan persamaan tu, kita mesti tekan shift calculate ni supaya dapat solve tu dan kita akan tekan sama dengan untuk dapatkan jawapan iaitu sama dengan 9. Iaitu seperti jawapan dalam buku teks lah. Seterusnya, mari kita lihat satu lagi contoh penyelesaian masalah yang melibatkan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Jadi, selepas 10 tahun, umur Jalil akan menjadi 3 kali umurnya sekarang. Berapakah umur Jalil? Jadi, di sini, untuk penyelesaian masalah itu, pertama sekali adalah anda mesti kena mampu untuk wujudkan satu persamaan linear dalam satu pemboleh ubah dahulu. Jadi, selepas tu, kita kena selesaikan untuk carikan nilai X tu. Jadi, macam mana kita tekan kalkulator untuk mengimak jawapan? Adalah kita tekan seperti apa yang persamaan kita tulis tu. X tambah, selepas tu 10 dan sama dengan tu kita mesti gunakan alpha calculate, tekan lagi 3x dan selepas kita sudah tekan persamaan tu kita gunakan shift calculate iaitu sebenarnya kita nak gunakan solve tu. Dan ingat ini bukan jawapan akhirnya, kita mesti tekan sekali lagi sama dengan iaitu jawapan yang kita dapat tu adalah X sama dengan 5. Dan biasanya L tolak A tu memang akan dapat sifar lah. Maksudnya apabila kita masukkan 5 tu ke dalam persamaan tu, bahagian kirinya akan ditolak bahagian kanan tu menjadi sifar. Jadi itu adalah satu kebiasaan untuk persamaan linear. Jadi begitulah jenis soalan yang pertama. Mari kita lihat jenis soalan yang kedua. Seterusnya kita akan lihat pula persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah. Jadi persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah ialah persamaan linear yang mempunyai dua pemboleh ubah yang sama. Jadi contohnya di sini kita nampak adalah X tambah Y sama dengan 5 dan 3X tambah 2Y sama dengan 14. Jadi dua persamaan linear ini masing-masing mempunyai dua pemboleh ubah iaitu X dan Y. Dan untuk persamaan linear serentak tu kita ada 3 kaedah penyelesaian iaitu kaedah graf, kaedah pengantian dan kaedah penghapusan. Jadi saya akan kongsikan satu contoh untuk setiap kaedah ni dan saya akan kongsi dengan anda macam mana kita gunakan kalkulator untuk menyemak jawapan. Jadi mari kita lihat contoh tersebut. Jadi contoh ni sebenarnya saya dapatkan daripada buku teks. Jadi untuk kaedah graf ni sebenarnya adalah dia perlu lukiskan graf tersebut dan lihat di mana persilangannya. Jadi untuk semak dengan kalkulator tu kita perlu pertama sekali tekan menu. Selepas tu kita cari equation atau persamaan. Jadi equation tu kita perlu bagi ke bahagian ni iaitu untuk huruf A ni. Jadi sebenarnya kita ada dua pilihan. Kita boleh scroll ke bahagian ni lepas tu tekan sama dengan atau sebenarnya kita boleh tekan negatif ni dan kita akan terus masuk ke bahagian ni. Dan kita perlu tekan satu iaitu simultaneous equation iaitu bahasa Inggeris untuk persamaan linear serentak. Selepas tu kita perhatikan di sini adalah number of unknown iaitu bilangan pemboleh ubah di situ. Jadi untuk persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah, dia adalah 2. Jadi untuk tingkatan 4 nanti, anda akan nampak ada 3 pemboleh ubah untuk matematik tambahan nanti. Dan anda boleh kaji sendiri untuk jenis soalan itulah. Jadi kita tekan 2. Selepas tu anda akan nampak bahagian ni. Kita hanya tekan saja nombor yang ada untuk dua persamaan tu, iaitu apakah nombor di depan X tu. Kalau anda tak nampak apa-apa nombor, sebenarnya adalah 1. Jadi kita tekan 1. Selepas tu kita tekan sama dengan sahaja. Jadi apakah nombor di depan Y pula adalah 1 juga, kita tekan 1. Dan untuk nombor yang akhir sekali adalah 6. Jadi untuk ini kita tekan sama dengan, lepas tu dia akan pergi ke persamaan yang kedua. Jadi sama juga kita tekan 2X. Lepas tu Y itu adalah 1 dan akhir sekali adalah 8. Jadi kita tekan sama dengan dan kita akan dapat jawapan X sama dengan 2 iaitu sama seperti apa yang kita dapat daripada contoh tu. Lepas tu tekan sekali lagi sama dengan dan kita akan dapatkan Y. Jadi begitulah caranya untuk menyemak jawapan bagi persamaan linear serentak ni. Jadi kita lihat pula untuk contoh yang melibatkan kaedah lain iaitu contoh 12 tu selesaikan persamaan linear serentak berikut dengan kaedah pengantian.
Jadi untuk kadar penggantian tu, macam mana kita bezakan dengan kadar lain tu adalah kita mesti akan susun semula persamaan tu dan tinggal satu X atau Y di depan ni supaya kita dapat ganti balik untuk hapuskan pemboleh ubah ini. Jadi macam mana kita gunakan kalkulator untuk semak tu, kita hanya perlu pergi ke menu, selepas tu tekan negatif, lepas tu tekan 1 dan 2 pemboleh ubah kita tekan 2. Dan seperti tadi, kita hanya tekankan nombor atau perkali di depan pemboleh ubah tu. Iaitu di sini X tu adalah 1. Selepas tu Y tu adalah negatif 3. Lepas tu tekan sama dengan. Dan kita tekan 7. Begitulah untuk persamaan pertama ni. Lepas tu balik ke persamaan kedua. 5. Di depan Y tu 2. Lepas tu akhir sekali adalah 1. Jadi kita tekan sama dengan 2 kali. Lepas tu X tu adalah sama dengan 1. Dan Y tu adalah sama dengan negatif 2. Jadi kalkulator ClassWiz ni boleh membantu kita untuk menyemak adakah jawapan kita betul atau tidak. Jadi mari kita lihat lagi satu contoh yang melibatkan kaedah penghapusan. Jadi macam mana kita nak bezakan kaedah penghapusan tu adalah biasanya kita akan nampak ada nombor yang sama di depan salah satu pemboleh ubah. Maka kita boleh hapuskan pemboleh ubah tu dengan tambah atau tolak. Kalau tanda yang berlainan tu kita akan gunakan tambah. Kalau tanda yang sama tu kita akan gunakan tolak. Jadi cara untuk gunakan kalkulator ni semak adalah sama seperti tadi. Kita tekan menu, tekan negatif. Lepas tu tekan 1. Lepas tu tekan 2. Selepas tu kita hanya tekankan nombor di depan setiap pemboleh ubah tu. Jadi di sini X tu adalah 1. Jadi ingat setiap kali kalau tak nampak papan nombor di depan pemboleh ubah tu adalah bermaksudnya adalah 1. Selepas tu untuk depan Y tu adalah 2. Tekan sama dengan, kita pergi ke bahagian akhir sekali iaitu 9. Tekan sama dengan dan dia akan pergi ke persamaan kedua. Jadi tekan 3X. Tekan sama dengan negatif 2 sama dengan. Lepas tu tekan 15. Tekan sama dengan. Jadi kita kena tekan sekali lagi baru kita akan dapat penyelesaiannya iaitu X sama dengan 6 dan tekan sekali lagi akan dapatkan Y sama dengan 3/2. Jadi begitulah cara untuk menyemak jawapan untuk persamaan linear serentak ini. Anda boleh cuba sendiri untuk soalan di tingkatan 4 iaitu melibatkan 3 pemboleh ubah untuk bab 3 matematik tambahan tingkatan 4. Jadi begitu sahaja untuk video kali ini iaitu berkongsi dengan anda macam mana kita gunakan kalkulator ClassWiz ni untuk menyemak jawapan dalam persamaan linear dalam satu pemboleh ubah dan juga dalam persamaan linear serentak dalam 2 pemboleh ubah. Jadi saya harap video ini dapat membantu anda untuk tahu macam mana kita gunakan kalkulator ClassWiz ni. Saya percaya mungkin ada antara anda yang rancang nak beli kalkulator selepas menonton video ini. Jadi di sini sebelum mengakhiri video ini, saya akan berkongsi dengan semua macam mana anda boleh membelinya melalui Casio Official Store di Shopee Malaysia. Jadi tanpa melengah masa, mari kita saksikan. Jadi Cikgu Chong sekarang akan demo kepada anda macam mana nak membelinya. Jadi Cikgu Chong sudah letakkan link dalam setiap video tutorial mengenai kalkulator ClassWiz ni. Jadi anda tekan mana-mana satu saja. Selepas tu anda tekan bahagian penerangannya dan anda akan nampak terdapat link item kalkulator Casio ClassWiz ni. Jadi anda boleh tekan link tersebut dan pastikan telefon anda sudah memasang aplikasi Shopee Malaysia. Dan di sini anda boleh tekan add to cart dan dia akan link anda ke aplikasi Shopee Malaysia. Jadi kita akan pergi ke laman yang menunjukkan Casio Scientific Calculator FX570EX dan harga originalnya adalah 79 dan ini sellernya adalah Casio Official Store iaitu casio.os. Dan di sini kalau anda perhatikan terdapat satu tawaran iaitu free L-shape folder. Jadi ini adalah satu tawaran khas yang ditawarkan oleh Casio Official Store. Selepas tu anda tekan add to cart. Dan di sini saya nak kongsi dengan semua macam mana kita nak masukkan satu kod diskaun khas daripada channel Cikgu Chong. Tu tekan tick dulu. Lepas tu anda masukkan di sini. Tekan enter shop voucher code. Tekan Casio huruf kecil CCW iaitu singkatan nama saya lah. Lepas tu tekan apply dan anda akan dapat jimat lagi RM5.
Jadi di sini anda punya harga tu menjadi 74 sahaja. Selepas anda masukkan semua kod tu, anda boleh buat pembelian lah. Jadi ini adalah satu cara yang saya rasa sangat berbaloi lah kalau kita nak membeli kalkulator kelas Swiss ni. Jadi saya harap video ni dapat membantu semua kalau ada yang berminat nak membeli kalkulator ni. Jadi itu saja untuk video kali ini. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.